Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Captain Rais. Jom guys, join program Lemak tu Lean. Program viral yang akan guide anda untuk kurus dan buang lemak-lemak korang hanya dari rumah. Tanpa perlu pergi ke gym, tanpa alat senaman, tanpa sebarang produk dan ubat kurus. Dengan kos yang paling murah dan kesan yang super pantas. Dengan menggunakan metod Lemak tu Lean yang sangat-sangat efektif. Metod yang kita gunakan sesuai untuk sama ada lelaki ataupun perempuan dan untuk semua peringkat umur dan sama sekali tidak akan mengganggu apa jua rutin dan pekerjaan korang. Lebih 5,000 orang dah pernah join program Lemak tu Lean dan korang lihat sendiri hasil dia, kesan seawal 7 hari saja guys. Untuk bulan September kita hanya ada 2 batch sahaja. Korang dah boleh transform badan korang untuk kurus dan dapatkan bentuk badan idaman korang sebelum tahun baru 2022. Masa terhad, slot terhad, jadi jangan terlepas. Tunggu apa lagi guys? Klik link dekat bawah sekarang untuk daftar program Lemak tu Lean. Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa hal korang? Apa hal lagi ni? Selamat datang ke dalam channel YouTube Rais Hamid Aris TV dan kembali lagi bersama dengan YouTuber anda, Rais Hamid. Apa hal korang? Check it out now. Ya berbedu, let's go. Come on yo. Ya au. Video kali ni adalah di atas permintaan. Bukan aku suka-suka nak buat. Ada beberapa individu telah DM aku dekat IG, dekat Facebook, dekat WhatsApp dan minta aku untuk memberikan ulasan berkenaan dengan isu yang melibatkan seorang anggota tentera yang berpangkat sarjan yang telah dipecat akibat menolak untuk menerima vaksin. Seperti mana yang kita tahu, memang tentera ATM telah mengeluarkan arahan untuk semua frontliners di bawah naungan ATM untuk menerima vaksin. Yalah, sebab frontliner kan, frontliner priority lah sebab dia nak kerja, dia nak jaga keselamatan, jadi dia terdedah. Jadi secara logiknya kenalah terima suntikan vaksin. Lepas tu timbullah pula dalam kalangan berpuluh-puluh ribu anggota tentera adalah seorang individu tentera ni yang berpangkat sarjan ni, dia telah menolak vaksin. Lepas tu dia telah dipecat sebagaimana yang terms yang digunakan oleh netizen, dipecat. Kecoh lah, viral lah, oh dia tak salah lah, oh dia hak dia lah untuk terima ke tak nak terima vaksin bla bla bla, which is aku pun ada buat ulasan dalam video aku yang sebelum ni yang menerangkan kenapa beliau dipecat bukan sahaja sebab tak nak terima vaksin lah, sebab dia melanggar arahan. Aku sebenarnya dah tak nak dah buat ulasan ataupun nak sentuh pasal isu yang bagi aku remeh-temeh ni, tapi disebabkan ramai yang minta pandangan daripada aku, jadi aku akan memberikan pandangan aku yang tidak mewakili mana-mana organisasi. Ini adalah pandangan peribadi aku lah. Baru-baru ini, sempena Hari Kemerdekaan Malaysia yang ke-64, individu yang telah dipecat ini telah membuat satu posting dekat social media yang aku percaya ini adalah Facebook dia. Dia telah memberikan satu post panjang yang bertajuk "Saya maafkan tapi tidak lupakan". Aku akan ulas satu-satu apa yang dia cakap mengikut pandangan peribadi aku sebagai orang yang pernah dilatih menjadi seorang pegawai tentera dan aku menamatkan perkhidmatan aku lah, dan bukannya aku dibuang pasal ada kes masalah ke apalah. So kita go through. Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua rakan-rakan yang menyokong dan juga mengecam saya. 1. Sebagai bekas anggota berpangkat sarjan, saya amat berbesar hati dikunjungi oleh 2 pegawai tertinggi hari ini. 2. Ya, kunjungan itu adalah bertujuan untuk memujuk saya kembali bertugas semula dan seolah-olah isu pemecatan kerana diri saya menolak vaksin dalam kajian klinikal ini tidak pernah berlaku. Namun saya mengambil keputusan untuk menolak tawaran tersebut kerana diri saya bukan boneka. Aku akan ulas apa yang dia cakap ni daripada 1 sampai nombor 3. Masa kau kena pecat, kau bising. Tak adil lah, tak itulah, ini kau punya periuk nasi lah, macam mana kau nak sara keluarga lah. Tapi bila orang offer kau kerja balik, kau bising pula. Sekarang ni mana satu yang kau nak ni? Kau nak keluar ke? Kau nak terus bekerja dengan ATM ni? Bila dipecat, kau bising. Bila orang offer kau balik kerja, Allah dah bagi balik rezeki untuk kau meneruskan kerja dengan ATM, kau bagi statement macam ni pula. Kau cakap orang anggap kau boneka lah, apa benda lah. What is this man? Nombor 4, selepas saya dikecam netizen, dihina
oleh rakan seperjuangan, dicaci oleh para veteran, kononnya saya penakut. Mereka datang memujuk seolah-olah tiada apa yang berlaku. Saya memaafkan semua namun untuk melupakan tidak semudah itu. Nombor 4 dan nombor 5 ni aku percaya kan, benda ni kau assume-nya saja. Kau pula nak decide orang tu berniat nak anggap benda ni tak pernah terjadi lah. Kau macam terror pula boleh baca niat orang. Aku percaya bila ATM offer kau balik untuk bekerja, maknanya ATM ambil berat pasal kebajikan kau, tapi kau nak play victim. Nombor 6, saya tidak melakukan apa-apa kesalahan. Saya tidak melakukan apa-apa kesalahan. Okey. Selain menolak vaksin yang telah ditetapkan sebagai pilihan termasuk kepada frontliners. 7, justru terima kasih di atas tawaran yang diberikan kepada saya mewakili pemerintah tertinggi. 8, apa saya boleh katakan, manners, moral, respect, karakter, common sense, trust, integrity dan kasih sayang tidak boleh dibeli dengan wang ringgit dan jawatan. Selamat Hari Merdeka ke-64. Tiba-tiba ditulis kat bawah tu, merdekakah kita? Wan Ramli, 31/8/2021, 10:55 hours. Nombor 6 sampai nombor 8 Sarjan, awak cakap awak tak buat salah, awak melanggar arahan, awak ingkar perintah, perintah bahagian 1. Berpuluh-puluh ribu orang tentera tak ada masalah pun. Awak seorang je Sarjan yang ada masalah. Kenapa? Kenapa? Nombor 8 ni yang dia cakap manners, moral, respect, karakter, common sense, trust, integrity, kasih sayang tidak boleh dibeli dengan wang ringgit dan jawatan. Okay, fine. Jadi sepatutnya dari mula bila awak dipecat, janganlah bising. Janganlah bagi viral. Sebab clearly awak yang langgar arahan. Kalau awak nak cakap awak ada hak untuk tolak vaksin, ATM juga ada hak untuk nak pecat awak. Sebab awak dah ingkar, awak dah melanggar etika seorang anggota tentera. Jadi sebagaimana awak duk besar-besarkan cerita awak ada hak, ATM juga ada hak untuk nak melindungi prinsip dan maruah ATM. Tiba-tiba yang last kali ni dia cakap pula, merdekakah kita? Dah merdeka lah. Yang Tuanku Abdul Rahman duk lau merdeka sampai 7 kali tu. Apa benda tu? Kan dah merdeka dah. Cuba tengok sekeliling awak. Cuba tengok orang bebas nak pergi beli barang. Setiap agama bebas melakukan apa yang diorang nak lakukan. Bebas mengamalkan kepercayaan dan budaya mereka. Kalau awak rasa awak join askar tu menyebabkan awak tak merdeka, tak bebas, standard lah. Tentera kot. Kau nak bebas macam mana lagi dalam tentera? Segala-galanya diberikan kepada awak. Gaji, pakaian, tempat tinggal, bantuan itu ini, boleh claim pakaian, claim itu, claim ini dan macam-macam lagi. Awak tak bersyukur ke Allah bagi rezeki melalui awak bekerja dalam ATM ni? Biasalah, bila dah jadi macam ni, orang yang macam ni dia akan post macam-macam dekat social media. Dia nak bagi nampak dia macam mangsa, dia nak play victim, dia nak psycho orang supaya nampak dia tak bersalah, dia keep on menyalahkan orang lain. Tambah-tambah pula geng-geng anti-vaksin ni ada geng-geng dia sendiri. Dia mengharapkan sokongan lah daripada orang-orang yang friend dekat Facebook dia, daripada orang-orang yang baca status dia. Wahai Sarjan, askar ni kecil je. Walaupun aku dah berhenti tentera, tapi cerita-cerita tu sampai tau. Bukannya tak ada orang cerita pasal awak. Bukannya saya tak tahu awak daripada core mana. Saya ramai kenalan pegawai dekat core tu. Attitude awak macam mana, apa yang awak dah buat, dan awak kena pecat ni pun bukan semata-mata sebab kes tolak vaksin tu je. Ada benda-benda lain juga yang diambil kira. Rekod macam mana awak dekat dalam servis. Aku tak perlu nak buka cerita sebab aku pun tak tahu benda tu betul ke tak betul. Tapi so far majority orang-orang dekat dalam core awak bercerita pasal benda yang sama. Aku tak perlu nak jelaskan. Awak Sarjan, awak boleh tanya balik kalau awak ada integriti lah. Macam awak cakap awak ada trust apa semua lah. Awak boleh tanya balik. Daripada pegawai sampailah ke LLP dekat unit awak sebelum ni, dekat core awak sebelum ni. Kepada yang lain, video ni bukan aku nak jilat ATM, bukan aku nak jilat perkhidmatan, aku nak jilat kerajaan ke apa ke. Tak ada. Aku pun veteran ATM yang tidak berpencin. Lepas aku berhenti pada tahun 2018 pada bulan 6 bulan 5 kot kalau tak silap aku tak dapat apa-apa sumbangan, bantuan, duit, apa-apa pun dari ATM. Apa yang aku nak cakap ni adalah aku mempertahankan prinsip ATM. Salah satu daripada prinsip anggota ATM adalah menurut perintah. SYMP. Saya yang menurut perintah. Dan segala perintah yang dikeluarkan oleh ATM semua adalah untuk kebaikan ATM dan juga untuk kebaikan negara. Jadi nak dipendekkan cerita dekat sini, saya harap Sarjan, kalau awak nak teruskan awak punya gebang dekat media sosial, teruskan. Hak awak, macam awak cakap lah, hak awak nak bersuara, nak tolak vaksin dan sebagainya. Tapi ingat,
ATM pun ada hak untuk pecat orang yang ingkar arahan, orang yang tak reti nak dengar cakap. So itu je ulasan aku untuk isu ini. Diharapkan benda ni senyap cepat lah. Okay? Yang mana friend ke, yang member ke dengan individu ni, tak payahlah nak screenshot, lepas tu nak sebarkan. Buat apa? Okey, tak payah. Jaga diri sendiri, jaga anak bini sendiri daripada COVID. Okey, cari rezeki elok-elok. Tak payah sibuk jaga tepi kain orang lain, nak sampaikan apa yang dia nak sampaikan, which is apa yang dia sampaikan tu ikut kepala dia sendiri je. Ikut emosi dia sendiri je. Kemungkinan juga boleh memberi tanggapan yang buruk, persepsi yang buruk dan boleh menyampaikan benda yang negatif mengenai ATM. Korang ada apa-apa nak cakap? Boleh komen dekat bawah dan korang boleh share video ni. Kalau korang nak sampaikan pun dekat sarjan tu pun silakan. Aku tak kisah. Ulasan aku ni sebab orang request pandangan aku, ulasan aku, dan inilah ulasan aku. Korang pun tahu aku ni jenis tak ada nak cover-cover. Ini adalah cara aku. Kalau ada siapa-siapa tak puas hati, dekat bawah ada link IG aku, FB aku, PM. Kita boleh duduk sembang, tak ada masalah. Secara tidak langsung, niat aku adalah untuk membetulkan persepsi masyarakat pasal vaksin dan juga kepada golongan anti-vaksin ni yang tak habis-habis nak pumpam, nak mempertahankan benda yang aku tak tahu apa yang dia nak pertahankan. Terpengaruh dengan dakyah-dakyah yang dorang baca dekat internet dan sebagainya. Dan baru lagi aku dapat berita ni di mana pihak ATM telah mengeluarkan satu arahan baru, arahan terkini, iaitu kepada mana-mana anggota atau pegawai tentera yang nak tolak vaksin, tak nak ambil vaksin, dorang ada pilihan untuk mohon diberhentikan. Maknanya dia minta untuk nak berhentilah. Kalau tak sanggup, dipecat ataupun dibuang secara keji oleh tentera. Sebab ATM masih lagi firm. Anggota dan pegawai yang tak dapat ikut arahan tak diperlukan di dalam perkhidmatan. Jadi sekarang ni senanglah, best lah, sebab dah ada pilihan untuk minta diberhentikan. Senang sikit. ATM pun dah tak perlukan orang yang macam ni. Kalau rasa tak boleh nak ikut arahan, berhenti. Tak perlu nak tunggu kena pecat, nak buat play victim, nak heboh dekat sosial media kononnya kau mangsa teraniaya apa semua. Boleh jalan lah. Jangan lupa untuk tekan butang like, jangan lupa untuk tekan butang subscribe, dan jangan lupa untuk tekan butang loceng untuk notification video-video daripada channel YouTube Rais Hamid selepas ini. InsyaAllah, kita jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum. Amar makruf, nahi mungkar. Tak payah sebarkan kebencian, tak payah buat orang takut. Kita mantapkan iman kita, mantapkan ibadah kita supaya kita semua menuju ke jalan yang lurus dan supaya kita boleh masuk syurga sama-sama. Okey, insya-Allah. Assalamualaikum. Bye bye.